Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mr. Fasal 3. Okey, semalam Malaysia telah menyaksikan satu pilihan raya umum ke-15. Okey, pilihan raya umum ke-15 telah menyaksikan Pakatan Harapan telah memenangi 82 kursi parlimen, diikuti oleh Perikatan Nasional 73 kursi parlimen, Barisan Nasional 30 kursi parlimen, Gabungan Parti Sarawak 22 kursi parlimen, Gabungan Rakyat Sabah dengan 6 kursi parlimen. Ada jugalah parti-parti lain mendapat sekurang-kurangnya 1 kursi parlimen. Okey. Keputusan ini menyaksikan parlimen negara kita tergantung. Kerajaan negara kita tergantung. What? This is madness. This is crazy. Tahu sebab apa kerajaan macam ni? Sebab untuk membentuk sebuah kerajaan memerlukan sekurang-kurangnya majoriti mudah 112 ke atas untuk membentuk sebuah kerajaan. Jadi kalau kita tengok kedudukan sekarang ni, tiada mana-mana parti, tiada mana-mana gabungan politik yang dominan untuk membentuk sebuah kerajaan. Jadi, maka kita terpaksa menerima bahawasanya akan berlaku kerajaan campuran untuk membentuk sebuah kerajaan di Malaysia selepas ini. Okey. Untuk pilihan raya semalam menyaksikan beberapa figura terkemuka politik negara tumbang di parlimen masing-masing. Tun Mahathir, Tengku Razali Hamzah, Tengku Adnan, antara nama-nama besar dalam politik negara, tewas di parlimen masing-masing. Ketiga-tiganya tewas kepada calon daripada Perikatan Nasional. Okey. Malah beberapa orang nama tersohor dalam politik negara turut juga tewas dalam pilihan raya tersebut. Antaranya Nurul Izzah kalah di Permatang Pauh, Khairi Jamaluddin kalah di Sungai Buloh, Azmin Ali kalah di Gombak, dan juga Tengku Zafrul kalah di Selangor. Malah dalam pilihan raya ini turut menyaksikan beberapa keputusan mengejut. Antaranya Tanjung Karang, Kepala Batas Tasik Gelugur yang selama ini menjadi kubu kuat Barisan Nasional akhirnya dirampas oleh Perikatan Nasional. Permatang Pauh yang daripada zaman dahulu sampai sekarang merupakan kubu kuat PKR dirampas oleh Perikatan Nasional juga. Jadi menyaksikan beberapa keputusan mengejutlah, dan paling mengejut sekali kerusi kuat Barisan Nasional di Jeli dan juga Tanah Gua Musang di Kelantan turut dirampas oleh PAS yang menggunakan logo PAS di Kelantan ini. Okey, dalam pilihan raya semalam juga menyaksikan kebangkitan Parti Perikatan Nasional. Walaupun gabungan ini baru dibentuk 2 tahun yang lepas, tetapi mereka mendapat sokongan yang sangat baik, terutama sekali daripada pengundi 18 yang kebanyakannya mengguna TikTok. Jadi strategi Perikatan Nasional lebih aktif di TikTok berjaya menarik mereka banyak sokongan pengundi atas pagar dan juga pengundi muda, terutama sekali pengundi umur 18 ni lah. Jadi strategi Perikatan Nasional berhasil. Kalau kita tengok semalam, Perikatan Nasional menyapu bersih parlimen, 8 parlimen di Terengganu, 14 parlimen di Kelantan disapu bersih oleh Perikatan Nasional. Dan kita lihat juga akhirnya Barisan Nasional di Perlis tumbang dan dirampas oleh Perikatan Nasional dengan memenangi 14 DUN. Tak silap akulah, kalau aku salah tolong betulkan. Sekaligus Perikatan Nasional membentuk kerajaan di Perlis. Dan setakat video ini rakam, keputusan pilihan raya di negeri Pahang dan juga Perak masih lagi tergantung. Tiada parti politik yang mendapat majoriti mudah di sana. Jadi perbincangan untuk membentuk kerajaan negeri Perak dan juga Pahang setakat video ini dirakamlah masih lagi berlangsung. Okey. Dalam pilihan raya tersebut menyaksikan, macam aku cakap tadi lah, kali pertama undi 18 diperkenalkan. Jadi sebab sebelum ini dalam pilihan raya untuk mengundi seseorang rakyat Malaysia perlulah berumur 21 tahun ke atas dan juga warga negara Malaysia. Tetapi selepas ini untuk mengundi seseorang itu perlulah berumur 18 tahun ke atas dan didaftarkan secara automatik. Dan tapi syarat penting dia kena warga negara Malaysia lah. Dan dia boleh mengundi. Dan undi 18 ini menyaksikan satu fenomena lah, di mana parti politik mula aktif di TikTok kerana pengundi muda ataupun undi 18 ni lebih aktif di TikTok. Dan kita tengok strategi berkesan dilakukan oleh Parti Perikatan Nasional yang lebih banyak menggiatkan kempen, lebih banyak masuk ke TikTok untuk mendapat undi anak muda. Undi 18 akhirnya pengundi anak muda yang terdiri daripada mereka yang tak ada kepentingan politik, pengundi atas pagar dan juga first time voters akhirnya banyak memberikan sokongan dan memenangkan calon-calon daripada Perikatan Nasional. Satu taktik, satu strategi yang baiklah daripada Perikatan Nasional. Okey. Manakala Barisan Nasional buat kali pertamanya dalam sejarah politik negara, mereka mencatatkan prestasi paling teruk dalam sejarah diorang. Sebab prestasi diorang sebelum ni yang paling teruk ialah ketika PR14 yang menyaksikan diorang kalah kepada Pakatan Harapan. Tetapi prestasi yang dicapai oleh Barisan Nasional pada PR kali ini sangat teruk, paling teruk dalam sejarah diorang, hanya mendapat 30 saja kursi parlimen. Sekarang ni yang menguntungkannya ialah gabungan Parti Sarawak GPS, kerana GPS mendapat undi yang sangat solid di Sarawak. Jadi untuk membentuk
kerajaan, tak kira lah antara Pakatan Harapan ke Perikatan Nasional ke, perlulah menjemput gabungan Parti Sarawak untuk menjadi rakan gabungan, rakan coalition partner untuk membentuk kerajaan Malaysia kerana mereka sangat solid di Sarawak. Okey. Untuk pilihan raya kali ini, setakat video ini rakam, Parlimen Malaysia masih tergantung, kerajaan masih lagi belum dibentuk setakat video ini dirakam lah. Okey. Sekarang ini dikatakan tengah berlaku rundingan sesama politik, rundingan sesama parti gabungan politik untuk membentuk kerajaan campuran. Dan nampaknya kalau kita tengok fenomena politik sekarang, dinamiknya politik sekarang, mungkin selepas ini Malaysia akan mengamalkan sistem politik campuran lah. Tak ada lagi lah macam dulu parti yang dominan menang. Jadi akan sentiasa lepas ni berlakulah gabungan politik. Jadi korang-korang yang minat parti politik tu terpaksalah berlapang dada. Kalau parti yang korang suka terpaksa bersama dengan parti yang korang tak suka. Terpaksa berlapang dada lah. Sebab kita mungkin terpaksa mengadaptasi sistem politik campuran selepas ini. Okey, sekarang ni masih lagi berlangsung runding-merunding, tawar-menawar untuk membentuk kerajaan campuran. Dan kita tengok sekarang ni dua parti yang mendapat parlimen terbanyak lah, iaitu Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional, masing-masing tengah berusaha untuk mencari parti-parti lain untuk membentuk gabungan politik baru, coalition politik baru sekaligus membentuk kerajaan campuran. Persoalan ni, siapakah yang akan mengetuai kerajaan Malaysia yang baru ni? Adakah daripada Pakatan Harapan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun daripada Perikatan Nasional yang diketuai oleh Parti Perubahan Bersatu, iaitu daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Sama-sama kita nantikanlah. Okey. Kesimpulannya, semalam telah berlaku satu pilihan raya umum ke-15. Dan banyak jugalah keputusan-keputusan yang mengejut. Jadi undi 18 dan undi-undi budak TikTok telah menyebabkan parlimen negara kita tergantung dan susah nak pilih kerajaan sekarang ni. Apapun, terima kasih jugalah kepada mereka semua yang turun mengundi semalam. Kita jumpa lagi untuk tahun depan di pilihan raya negeri, 6 buah negeri tu, dan juga PRU 16 lah. Okey, sangat-sangat konten kita. Kalau korang suka, korang like, share, komen dan subscribe channel YouTube. Saya jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat. Assalamualaikum.